Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita bertemu, Waalaikumsalam, pada pagi yang mulia ini insya-Allah, untuk kita teruskan siri kuliah kita dalam kitab Encyclopedia Fiqh Practice karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah hafizahullah, murid kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan bacaan kita dalam kitab solat. Jadi boleh buka halaman 384 ya, bagi yang ada kitab. Halaman 384 berkenaan tentang membaca Al-Fatihah di dalam solat. Di sini ada beberapa permasalahan yang akan kita bacakan berkenaan tentang bacaan Al-Fatihah, rukun membaca Al-Fatihah ya. Kita lihat perkara G, huruf G, membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun salat dalam setiap rakaat ya. Kita lihat membaca surah Al-Fatihah adalah rukun ya, salat dalam setiap rakaat. Nak kata di sini bahawa ya, dalam salat perlu dibaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya kerana dia adalah rukun ya. Jadi perkataan rukun tu dia membawa maksud yang sangat besar ya. Rukun ibarat tiang ya, dengan erti kata kalau sekiranya dia tidak ada maka akan robohlah ya satu bangunan tu ya. Maka begitu juga dengan solat, kalau tidak dibaca Al-Fatihah ya dalam rakaatnya atau dalam mana-mana rakaatnya, maka akan terbatallah solatnya. Itu yang dimaksudkan ya. Hal ini seperti mana dalam hadis kita lihat di muka surat sebelah ya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah ya. Di situ ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menafikan solat ya orang yang tidak membaca Al-Fatihah ya. Barangkali dia solat ya, dia solat dengan berdiri, rukuk dan sujudnya, tetapi akibat dia tidak membaca Al-Fatihah atau dia lupa membaca Al-Fatihah ya, solatnya menjadi tak sah ya, solatnya terbatal ya, kerana Nabi ya menafikan solat. Tidak ada solat ya, dengan erti kata boleh kita faham ya, penafian di situ maksudnya apa? Tidak sah solat ya bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah ya. Baik, kita lihat di bawah tu di sini ada perbincangan, kita kata sampingan tentang keutamaan membaca Al-Fatihah ataupun fadilat ya membaca Al-Fatihah dalam salat secara khasnya ya. Kita lihat hadis yang dibawakan ya, hadis daripada riwayat Imam Muslim. Terjemahannya di muka surat sebelah 386. Aspek ini bolehlah kita hayati ya dalam hadis ni tentang kelebihan ataupun keutamaan apabila kita membaca Al-Fatihah ya. Mungkin ramai daripada kita apabila solat dan membaca Al-Quran, baca surah Al-Fatihah dalam solat, barangkali dia tidak sedar tentang kelebihan surah Al-Fatihah yang dia baca.
maka di situ datangnya ilmu ataupun penghayatan, ya. Ketika kita solat secara amnya, dan ketika membaca surah Al-Fatihah secara khasnya, ya. Jadi boleh menjadi peringatan buat kita selepas ini. Kita lihat apabila seorang itu solat, ya, adanya sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya sebuah hadis yang diucapkan oleh Nabi, dan disandarkan perkataannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Ini hadis qudsi, bukan Al-Quran. Aku membahagi salat menjadi dua bahagian, untukku dan untuk hamba-Ku. Ya, satu bahagian untuk aku dan satu bahagian untuk hamba-Ku. Dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jika seorang hamba membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, yakni segala puji bagi Allah, maka Allah menjawab, hamba-Ku telah memujiku. Jika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita lihat terjemahan di situ yang biasa kita dengar, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini biasa terjemahan yang kita dengar. Cuma di sini saya ada komentar saya lah, ya, secara peribadi, bahawa terjemahan itu dia bersifat sangat umum, ya. Sedangkan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dia adalah daripada kedua perkataan itu daripada perkataan rahmat, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita pun kalau tengok, kita ni orang Melayu, kita ni kalau kita lihat Ar-Rahman, Rahman dan Rahim tu, kita dapat nampak, ya, dia punya, ya, kaitan dia dengan sifat rahmat tu, ya. Jadi nak kata di sini bahawa Ar-Rahman, ya, dia membawa maksud, bolehlah tulis terjemahan dia sekadar untuk tambahkan pemahaman kita. Ar-Rahman maksudnya yang, ya, mempunyai rahmat yang luas, ya, yang mempunyai rahmat yang luas, ya. Itu maksud Ar-Rahman. Ar-Rahim, ya, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Saya ulang, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Panjang sikitlah, ya. Itu maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman yang mempunyai rahmat yang luas, ya. Jadi ini adalah satu yang diistilahkan sebagai satu sifat zat bagi Allah. Dia mempunyai rahmat yang luas, maknanya yang banyak, yang cukup banyak, yang cukup besar, yang cukup hebat, yang mempunyai rahmat yang luas. Ar-Rahim, ya, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Itu satu sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi sifat zat bagi Allah. Yang kedua sifat perbuatan, yang memberi. Dia memberi rahmat tu kepada siapa yang dikehendakinya. Tak kira nak bagi semua, nak bagi sesiapa, ya, sebahagian ke semua, tak kira, ya, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Itu maksud, ya, Ar-Rahim. Jadi insya-Allah kita jelas, ya, perkataan Ar-Rahman dan Rahim tu. Boleh kita, kalau kita bandingkan, ya, terjemahan yang disebut di situ yang biasa kita dengar, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dia ada kaitan dia nampaklah, ya. Tetapi insya-Allah dapat kita, ya, memahami dengan lebih terperinci lagi maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, ya. Kita seperti mana yang kita sebut tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, keduanya daripada perkataan rahmat, ya. Tinggal lagi apa maksud rahmat, ya, yang mempunyai rahmat yang luas, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Apa artinya rahmat, ya? Sekali lagi kita cambahkan pemahaman kita. Rahmat maknanya kurniaan, ya, pemberian, atau berkat, keberkatan, ya, atau kelebihan, ya.
itu maksud rahmat, ya. Kurniaan, berkat dan kelebihan, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan yang mempunyai rahmat yang luas, ya, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Baik, kita kembali kepada hadis tadi, ya. Jika hamba itu membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mempunyai rahmat yang luas, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, maka Allah menjawab, hamba-Ku menyanjungku, ya. Hamba-Ku menyanjungku. Tatkala dia membaca, ya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah menjawab, hamba-Ku memuliakanku, ya. Dalam sebuah riwayat Allah berkata, hamba-Ku menyerahkan urusannya kepadaku, ya. Jika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, maka Allah menjawab, ini untukku dan untuk hamba-Ku, ya, serta bagi hamba-Ku apa yang dia minta, ya. Jadi ini dia pertengahan tadi, ya. Dalam daripada mulaan hadis tadi, Allah kata, aku membahagi salatku dua bahagian, untukku dan untuk hamba-Ku. Jadi ini pertengahannya, ya, dalam pertengahan surah Al-Fatihah itu, ya. Ini untukku dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Jika dia membaca, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, ya. Maka Allah menjawab, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apa yang diminta tadi? Tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, ya. Itu adalah sebesar-besar permintaan, ya, yang mana kalau diperkenankan oleh Allah, itu adalah sebesar-besar rahmat, ya, sebesar-besar kurniaan ataupun berkat atau kelebihan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang hamba, ya. Ini hadis qudsi daripada riwayat Imam Muslim, ya. Jadi hadisnya sahih. Jadi kita lihat kelebihan ataupun fadilat surah Al-Fatihah sangat besar. Kalau kita lihat, kalau kita perinci surah Al-Fatihah seperti mana dalam hadis yang kita baca tadi, ternyata kepada kita bahawa sebenarnya surah Al-Fatihah ini adalah satu doa permohonan, ya. Cuma yang kita nampak, ya, di ayat yang hujung sekali tadi, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah kepada kami satu jalan yang lurus. Itu jelas di situ permintaan kita, doa kita. Cuma nak disebutkan di sini, sebenarnya hakikatnya surah Al-Fatihah itu daripada mula sampai akhir ia adalah doa, ya. Tinggal sahaja permulaannya itu adalah muqaddimah doa kita. Ia adalah muqaddimah doa kita. Ia juga adalah adab ataupun tata cara dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seperti mana kalau kita lihat, kalau kita nak jumpa, kalau kita nak minta sesuatu kepada seseorang, lagi-lagi kalau orang tu orang besar, orang lebih tinggi daripada kita, tentu sahaja kita tak akan terus minta dengan dia, ya. Tentu sahaja kita akan ada muqaddimah, ya. Seperti mana dalam interaksi kita dengan manusia di sekeliling kita, kan? Tak ada kita nak jumpa, kalau kita nak pinjam duit lah, Mat, pinjam RM10, terkejut kawan tu,
salam tak ada, apa tak ada. Biasa kita akan, Assalamualaikum, apa khabar? Macam mana, sihat? Kau nampak hari ni ceria lah, hari ni aku tengok kau bersinar-sinar. Kita puji dia kan. Takkan kita nak kritik dia. Kita akan puji dia. Ya, itu adalah satu yang biasa. Ya, itu adalah satu kebiasaan yang memang kita nampak dan memang tidak ada masalah dengan hal itu. Bahkan itu cara dia. Maka begitu juga dalam kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ia bermula dengan puji-pujian. Ya. Kita memuji Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Setelah itu baru datang permintaan kita, permohonan kita. Ya. Baik. Jadi itulah insya-Allah ya, sebahagian adalah atau antara fadilat surah Al-Fatihah. Ya. Jadi insya-Allah selepas ini dalam solat apabila kita membaca surah Al-Fatihah, moga-moga akan adanya penghayatan kita ya ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu. Ya, dia adalah satu surah yang sungguh agung, sungguh besar, sungguh hebat ya, yang mana dia membawa pengertian yang cukup mendalam ya. Tinggal sahaja sama ada kita menghayatinya atau tidak. Maka tentu saja kalau kita baca surah Al-Fatihah tanpa kita menghayatinya, bagaimana agaknya permintaan doa kita? Ya, kita boleh bayangkan sahaja kalau seorang itu dia nak minta, dia berkata sesuatu kepada seorang yang mana perkataan itu adalah satu permintaan, tetapi ternyata orang itu tak faham apa yang disebut. Agaknya akan diperkenankan atau tidak? Ya, kita jumpa, kita cakap sesuatu ke orang, ia satu permintaan, tetapi kita yang mengucapkan perkataan itu tak ada niat pun ya, tak terlintas pun dalam diri kita maksud yang kita ucapkan tu, maka tentu sahaja tak akan diperkenankan, kerana tidak ada niat dalam diri kita nak meminta apa yang kita sebut tu. Boleh faham insya-Allah ya. Maka di situ kita kata segalanya bermula dengan niat ya. Maka tentu sahaja dia dalam surah Al-Fatihah perlunya ada penghayatan tentang apa yang kita baca, tentang apa yang kita minta. Kita kena faham apa yang kita minta untuk kita niatkan permintaan itu ya, supaya adanya harapan dan permintaan dalam diri kita. Kerana dengan itulah ya datangnya perkenan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, kita lihat muka surat sebelah 387. Apakah basmalah dibaca dengan keras ya, dengan kuat? Basmalah yakni bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah satu permasalahan tentang surah Al-Fatihah, khususnya dalam solat. Maka persoalannya, adakah ayat bismillahirrahmanirrahim perlu dibaca dengan kuat ya? Saya kira kita sedia maklum tentang permasalahan ini. Bahkan timbul perbincangan yang panjang lebar sehingga ke hari ini. Jadi nak maklumkan bahawa permasalahan ini telah dibincangkan oleh para ulama sejak dahulu lagi, sejak zaman para ulama mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan kita mendapati sehingga ke hari ini. Cuma hari ini dia mengambil apa orang kata, satu lencongan yang baru. Apabila dalam masalah membaca bismillah dengan kuat, dia menjadi persoalan sama ada orang itu Wahabi atau tidak. Sedangkan itu bukan masalahnya. Dia bukan masalah Wahabi atau tak Wahabi, teroris ke tak teroris, tak ada kena mengena. Dia adalah satu masalah fiqh ya,
yang telah dibincangkan oleh ulama fiqh sejak dahulu lagi. Jadi kita kena maklum adanya perbezaan pendapat di kalangan ulama. Bolehlah tulis ni, sekadar makluman, ya, nak menunjukkan betapa jahilnya masyarakat ataupun mereka yang membincangkan tentang masalah ni tanpa ilmu. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Malik, ya, mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca sama sekali. Tidak dibaca sama sekali, ya, dalam salat secara khasnya, kerana dia bukan daripada surah Al-Fatihah. Ya, bagi mereka, bagi Imam Malik, ya, Malik bin Anas, Bismillah itu bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah, maka dia tidak dibaca. Tidak ada perlu untuk dibaca, dan dia tidak dibaca. Ya, InsyaAllah faham. Maka tak timbul sama ada nak dibaca kuat atau tidak. Tak dibaca. Kalau baca, awak membaca satu surah yang lain. Awak tidak membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan dalam keadaan itu, selepas takbiratul ihram, awak kena baca surah Al-Fatihah sahaja. Maka jangan ditambah ayat yang lain atau surah yang lain. Baca Al-Fatihah saja, dan Bismillah bukan sebahagian daripadanya. Itu pendapat Imam Malik. Pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i. InsyaAllah kita sedia maklum, mazhab Syafi'i mengatakan perlu dikeraskan suara ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kerana pendapat mereka bahawa Bismillah itu adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Bahkan ia adalah ayat yang pertama. Maka seperti mana Al-Fatihah itu perlu dibaca dengan kuat, maka secara secara automatiknya Bismillah itu juga dibaca secara kuat, kerana dia adalah sebahagian daripada Al-Fatihah. Ya, dan itu yang kita lihat masyarakat mengamalkannya. Ya, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya, pendapat Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Mereka mengatakan, mereka berpendapat bahawa, ya, Bismillah dibaca tetapi secara perlahan, tidak secara kuat seperti mana surah Al-Fatihah. Ya, tinggal lagi apabila kita melihat pendapat-pendapat para ulama mazhab tentang hal ni, tinggal lagi yang mana yang kuat, yang mana yang menepati dalil. Kerana itu sebenarnya yang perlu menjadi fokus perbincangan, fokus perhatian kita, bukan apa kata ulama. Kerana kata ulama itu mukadimah, itu penting, tapi yang lebih penting adalah untuk melihat yang mana yang menepati dalil. Ya, kita lihat halaman 387 di atas sekali itu, dari Anas radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma membuka salat dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ucapan Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan bahawa Nabi, Abu Bakar dan Umar membuka salat mereka dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yakni apa? Di sini Anas bersaksi bahawa ketiga-tiga mereka apabila mereka salat sesudah takbiratul ihram, yang Anas dengar, ya, sebagai makmum di belakang, ya, dia mendengar ketiga-tiga mereka membuka bacaan solat mereka dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita lihat di bawah tu perenggan yang ketiga, ya, juga daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ini boleh garislah, ya, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum, Abu Bakar, Umar dan Osman. Namun aku tidak pernah, ini kalau garis dengan 2-3 kali pun tak apa. Namun aku tidak pernah mendengar seorang pun daripada mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis yang pertama yang kita baca tadi daripada Bukhari Muslim. Riwayat yang kita sedang baca sekarang, ia adalah daripada riwayat Imam Muslim secara khasnya. Ya. Apa signifikan riwayat ini? Adalah dia menafikan, aku tidak pernah mendengar seorang pun daripada mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia menjelaskan lagi keumuman riwayat yang pertama yang kita baca tadi. Ketiga-tiga mereka membuka solat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam riwayat Muslim di sini diperincikan lagi, aku tak pernah dengar pun seorang mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita lihat itu daripada riwayat yang kita telah baca tadi, memberi kepada kita kefahaman yang insya-Allah sangat jelas bahawa daripada ketiga-tiga pendapat mazhab yang kita sebutkan tadi, yang mana yang menepati dalil, yang disokong hadis, ya. Yang mana yang pertama, kedua atau ketiga? Ke ada yang keempat? Yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga? Ulama berbeza pendapat. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, ya, bahawa bismillah itu tidak dibaca dengan kuat. Ada yang menjawab tadi Imam Malik, ya, kerana itu yang boleh difahami daripada riwayat Imam Muslim tadi, yang kedua tadi, ya. Aku tidak pernah mendengar seorang pun daripada mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Seakan-akan menyokong pendapat yang pertama tadi, bahawa Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca sama sekali. Cuma di sini kita nak kata, di sini Anas mengatakan aku tidak mendengar. Maka kena faham ada perincian di situ, bahawa yang dinafikan di situ bukan bacaannya sama sekali, tetapi yang dinafikan di situ adalah dibaca dengan kuat. Kerana dia kata aku tidak mendengar. Dia sebagai makmum di belakang, dia tidak mendengar. Tetapi adakah itu bererti bahawa bismillah itu tidak dibaca sama sekali? Tidak. Itu lain. Boleh faham? Nak kena jadi faqih untuknya, jadi untuk faham, ya, supaya kita jangan keliru. Jadi kita sedang membincangkan tentang adakah basmalah dibaca dengan keras, ya. Kerana permasalahan yang berikutnya, kita lihat halaman siapa yang nak penjelasan lanjut boleh baca sendirilah, ya. Kita lihat halaman 390. Adakah basmalah termasuk salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah? Ya. Adakah Bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada ayat Al-Fatihah? Apa maksudnya? Adakah Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah? Atau adakah Alhamdulillahirrabbilalamin itu ayat yang pertama? Ya. Boleh, ya. Daripada permasalahan-permasalahan ini semua ada implikasinya. InsyaAllah nanti kita akan nampaklah, ya. Baik. Adakah bismillah sebahagian daripada surah Al-Fatihah, atau adakah ia adalah ayat yang pertama? Ya. Di sini juga ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, insya-Allah kita dah tahu, pendapat Imam Syafi'i, bahawa Al-Fatihah, bahawa bismillah atau basmalah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Maka implikasinya ialah tidak sah salat tanpa membaca bismillah. Boleh faham, ya? Kerana dia adalah sebahagian daripada Al-Fatihah. Dan kita dah sebut daripada awal tadi bahawa Al-Fatihah adalah rukun dalam salat. Kalau bismillah sebahagian daripada surah Al-Fatihah, maknanya dia adalah salah satu ayatnya yang wajib dibaca, ya. Kalau tak dibaca, maka Al-Fatihah itu kurang. Yang mana kalau Al-Fatihah itu kurang, maka tak sah salat. Sampai begitu implikasinya, ya. Itu pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa bismillah bukan daripada surah Al-Fatihah. Sebaliknya, ia adalah satu ayat ayat sendiri. Macam mana kata? Berdiri sendiri. Apa? Ayat berdiri sendiri.
Ada kata yang lain. Dia ayat yang tersendiri, macam tu. Ya. Dia adalah satu ayat yang tersendiri. Boleh ya? Dia adalah satu eksklusif. Kita dah masuk hotel pula dah. Kunjung. Dia adalah satu ayat yang tersendiri. Bolehlah faham insya-Allah. Dan bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ya. Itu pendapat yang kedua. Ya. Kalau kita lihat Imam Syafi'i, dia berhujah dengan hadis yang umum, ya. Antaranya yang kita baca tadi, bahawa tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dia menyimpulkan bahawa daripada keumuman hadis itu bahawa bismillah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ya. Adapun pendapat yang kedua, antara hujah mereka adalah hadis tentang fadilat surah Al-Fatihah tadi, di mana Allah mengatakan, aku membahagikan solat itu kepada dua, ya, bagiku dan bagi hamba-ku, dan buat hamba-ku apa yang dia minta. Kita lihat hadis qudsi yang kita baca tadi, ya, di mana Allah mengatakan apa? Sekiranya hamba-ku berkata apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekiranya hamba-ku berkata alhamdulillahirabbil alamin, ya, Allah menjawab, hamba-ku telah memujiku. Ya. Sampai Maliki yaumiddin, ya. Di situ Allah kata apa? Apa tadi? Terjemahan tadi? Ya, ini untukku dan untuk hamba-ku apa yang dia minta. Mana ini adalah pertengahannya. Kerana daripada awal tadi Allah kata, aku telah membahagi solat itu atau surah Al-Fatihah itu secara khasnya kepada dua, untukku dan untuk hamba-ku. Kalau kita lihat, ini ada perincian sikitlah, ya. Tapi insya-Allah untuk menguatkan lagi pemahaman kita, surah Al-Fatihah itu dibahagi kepada dua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya Allah menjelaskan apabila hamba-ku berkata alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apabila sampai kepada Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini antara hamba-ku, ini antara aku dan hamba-ku. Maksudnya apa? Ayat ini adalah pertengahannya, ya. Yang mana kalau kita lihat, ya, dia kembali kepada ayat yang pertama. Ayat yang mana yang kita kira sebagai pertama? Kalau kita kira bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama, ya, dia ada implikasi ni, yang mana yang tengah tu, ya. Ulama semua sepakat bahawa surah Al-Fatihah 7 ayat, ya. Jadi pertengahannya adalah ayat yang ke-4, kan? 7 bagi setengah, yang ke tengah-tengah apa? Ayat yang ke-4, ya. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, ayat yang ke-4 adalah Maliki yaumiddin. Dia tak jadi. Dia tak kena dengan hadis qudsi tadi. Dia hanya akan jadi setengah, di mana Allah kata ini adalah antara aku dan hamba-ku, sekiranya ayat yang keempat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya akan jadi ayat yang keempat, yakni pertengahan surah Al-Fatihah, sekiranya ayat yang pertama dikira daripada alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi ini semua adalah hujjah bagi pendapat yang kedua bahawa bismillah bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Maka ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ada perincian sikitlah, ya. Mungkin ada yang agak sama-sama, tapi boleh bacalah insya-Allah, baca semua permasalahan tu akan jelaslah. Jadi insya-Allah pendapat yang rajih dalam masalah adakah basmalah termasuk dalam surah Al-Fatihah
Jawapannya tidak. Dia bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ya. Tinggal sahaja adakah Bismillahirrahmanirrahim itu perlu dibaca? Ya. Jawapannya perlu. Ia perlu dibaca. Ya. Seperti mana sebelumnya a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia wajib dibaca. Ya. Cuma seperti mana a'udzubillah bukan sebahagian daripada Al-Fatihah, dia wajib dibaca. Kalau tak baca a'udzubillah, ya, dalam solat ketika rakaat yang pertama secara khasnya, insya-Allah kita dah sebut permasalahannya dalam kuliah sebelum ni. Kalau tak baca a'udzubillah, yang mana hukumnya adalah wajib, kalau tak baca berdosa. Tetapi seperti mana a'udzubillah, walaupun dia wajib baca, tetapi dia bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Begitu juga dengan bismillah. A'udzubillah dan bismillah dia perlu dibaca, tetapi dia bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ya. InsyaAllah boleh follow. Apa implikasinya? Kalau kita kata surah bismillah bukan daripada Al-Fatihah, tetapi ia perlu dibaca, apa implikasi dia? Implikasinya adalah sekiranya seorang itu tak baca. Kalau mazhab Syafi'i, kalau siapa yang tak baca bismillah, solat dia batal sama sekali, kerana bismillah sebahagian daripada Al-Fatihah. Ya. Tetapi kalau pendapat yang kedua, kalau orang tu tak baca, sama ada a'udzubillah atau bismillah, dia berdosa, tetapi solatnya tetap sah. Boleh insya-Allah. Ya. Boleh insya-Allah. Baik, kita lihat halaman 391, halaman sebelah. Atau sebelum tu, ya, atau sebelum tu, orang yang tidak mampu menghafal surah Al-Fatihah. Ya. Apabila kita dah sebut bahawa surah Al-Fatihah itu adalah rukun, ya, setiap orang yang nak solat wajib membacanya. Kalau dia tak baca Al-Fatihah, ya, maka ya tak sah solatnya. Tetapi tinggal lagi bagaimana dengan orang yang tak ada kemampuan, ya, kerana sebab-sebab yang tertentu. Antaranya dia mu'allaf, baru masuk Islam, dia tak baca lagi surah, dia tak hafal lagi surah Al-Fatihah. Apa dia perlu buat? Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa, ya, hendaklah dia mengucapkan, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ada 5 ucapan, kita kata apa? Ucapan zikir lah, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, kalau nampak, ya, dalam hadis tu, ya, boleh, ya, nomborkanlah. Ya, hadisnya sahih daripada riwayat Abu Daud. Ya. Walau bagaimanapun, orang itu tetap perlu berusaha untuk, ya, mampu membaca Al-Fatihah. Dia kena belajar surah Al-Fatihah, ya, sehingga dapat membacanya. Ya. Kalau dia tidak berusaha, di situ dia akan berdosa juga, ya, kerana tidak mengambil usaha untuk cuba mempelajari surah Al-Fatihah dan menghafalnya. Ya. Baik, kita lihat halaman 391. Apakah surah Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum? Ini juga satu masalah yang memang meleret, ya, dan terus dibincangkan zaman berzaman sejak berapa tahun? Ya, 1400 tahun yang lepas. Ya. Adakah surah Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum? Ya. Kita tengok kadang-kadang masalah fiqh ni dia berulang. Tapi itu bukan masalahnya. Ya. Kalau kita tengok masalah fiqh, apa yang dibincangkan oleh ulama mazhab 1400 tahun yang lepas, sehingga sekarang dibincangkan, mungkin akan timbul, apa salah jadi macam tu? Kita kata itu satu permasalahan.
Tapi itu bukan masalah besar. Masalah besarnya apa? Adakah itu masalah yang terus berlegar dalam kepala kita, yang mana kita tak sampai kepada konklusinya? Kita terus berlegar, kena baca tak baca kita. Itu masalah. Itu masalah besar. Sampai dalam kita belakang solat, kita solat belakang imam, kita dah berlegar, aku nak baca Al-Fatihah tak nak baca. Ulama berbeza pendapat, dia benggung. Itu masalah besar. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini perlu kita sampai kepada satu kesimpulan. Ya. Tentu saja dengan ilmu lah. Tak bolehlah nak buat nak buat latalilat ke, ini main demo ke. Tak boleh. Ya, kena dengan ilmu. Jadi, adakah makmum wajib membaca Al-Fatihah, ya, ketika solat berjemaah di belakang seorang imam? Ya. Kita lihat di situ, kita kata secara prinsipnya, seperti yang kita sebut tadi, asalnya tak sah salat seorang itu kalau dia tak baca Al-Fatihah. Kerana Nabi dah kata, ya, tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu prinsip, itu asas. Hadis ini sahih daripada riwayat Bukhari Muslim. Ya. Tapi ada perincian, tinggal sahaja bagaimana dengan makmum yang solat di belakang seorang imam. Maka kita kata di sini, ya, kewajipan membaca surah Al-Fatihah itu tergugur tatkala imam membaca secara kuat. Ya. Maknanya dalam solat jahriyah lah, dalam solat yang mana imam baca secara kuat. Ya. Ada solat imam baca secara kuat, ada solat imam baca secara perlahan, kan? Jadi, kewajipan membaca surah Al-Fatihah itu bagi makmum tergugur ketika imam membaca secara kuat. Tentu sahaja antara surah yang dibaca oleh imam secara kuat adalah Al-Fatihah lah, ya. Dalam keadaan itu tergugur kewajipan membaca Al-Fatihah itu bagi makmum. Imam wajib membacanya dan dia akan menguatkan suaranya, ya. Kenapa tergugur? Kita lihat firman Allah halaman 391 surah Al-A'raf ayat yang ke-204, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, ya, agar kamu mendapat rahmat, ya. Dan apabila dibaca kepada kita Al-Quran, apa kita kena buat? Kita kena dengar baik-baik, kita kena dengar dan diam, ya. Perhatikanlah dengan tenang. Itu terjemahan dia lah. Boleh letak dalam kurungan diam. Ya, wa amsit maknanya diam. Dengar, ya, dan diam. Ya. Kerana manusia dia tak boleh buat dua benda sekali. Ya. Dia tak boleh bercakap dan dengar, tak boleh. Kan? Kalau dia nak bercakap, maknanya dia bercakap. Kalau dia nak dengar, dia dengar. Dia tak boleh bercakap dan dengar. Ya. Itu sifat manusia, ya. Itu kemampuan manusia, ya. Itu ayat Al-Quran. Kita lihat muka surat sebelah, ya. Hadis yang menjadi kata putus dalam permasalahan ini, ya, yang mana sebenarnya kalau masyarakat Islam semua kembali kepada sunnah, kepada nas, pastinya banyak permasalahan fiqh secara khasnya akan terungkai, ya, akan dapat diselesaikan. Tetapi itu adalah ketetapan Allah bahawa perselisihan terus akan timbul di kalangan umat Islam, ya. Maka yang selamatnya adalah mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita lihat Nabi SAW bersabda, jika imam bertakbir, takbiratul ihram, maka bertakbirlah kalian, dan jika imam membaca, maka diam, ya. Wa idza qara'a fa ansitu, dan jika imam membaca, maka diam, ya. Hadis ini sahih daripada riwayat Imam Muslim,
Ya. Kita lihat Nabi secara nas, ya, memerintahkan supaya apabila imam membaca secara kuat, ya, itu yang dimaksudkan. Imam baca secara kuat, maka makmum di belakang kena diam. Ya. Kerana nasnya jelas. Daripada sudut pemahamannya pula, kalau imam baca secara kuat, makmum di belakang pun baca, imam baca untuk siapa? Kan? Makmum kalau belakang semua Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah dia menghayati bacaan dia dan dia menghayati bacaan imam sekali? Two in one. Buatnya makmum kat sebelah dia pun macam dia, Bismillah. Jadi satu telinga kat sebelah, satu telinga kat makmum kat sebelah, dan kedua telinga kena dengar kat imam, dan dia kena dengar bacaan dia sendiri. Macam mana tu? Bismillah, imam tengah baca Bismillahirrahmanirrahim, makmum kat sebelah Bismillahirrahmanirrahim, makmum kat sebelah kiri pula Alhamdulillahirabbil. Dia nak dengar siapa ni? Dia pun tengah baca Alhamdulillahirabbil. Tak jadi, kan? Ini dari segi pemahaman. Memang tak jadi. Orang yang buat pun, orang yang membaca Al-Fatihah itu pun, kalau kita tengok, memang tak jadi. Ya. Kemuncaknya kat mana? Kemuncaknya. Kemuncak tak jadi tadi tu, kat mana? Apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum kena kata apa? Belum, dia baru sampai maliki yaumiddin. Ya kan, betul je. Tak jadi kan? Kita melihat dari segi praktikal, amalan umat Islam zaman berzaman seperti mana yang dituntut dalam hadis, dalam sunnah Nabi. Apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum di belakang akan menyahut amin. Makmum menyahut amin, dia kata amin bacaan siapa? Imam kan? Dia bukan menyahut bacaan orang kat sebelah dia. Dia tunggu je makmum kat sebelah dia, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tak kan? Dia menyahut siapa? Bacaan siapa? Imam. Kerana itu yang sepatutnya. Ya. Jadi itu dia. Kita kata apabila imam baca secara kuat, maka makmum di belakang hendaklah diam dan mendengar. Mendengar apa? Mendengar bacaan imam. Supaya apabila sampai di hujung surah Al-Fatihah itu, dia akan mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam. Kerana dia mengaminkan doa dalam bacaan surah Al-Fatihah oleh imam. Ya. Dia bukan mengaminkan bacaan Fatihah sesiapa yang lain. Ya. Maka itu dikata, maka memang secara jelasnya di situ, ya, makmum hendaklah diam dan mendengar bacaan Al-Fatihah oleh imam, ya. Kerana jika tidak, dia tidak akan dapat mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam tadi tu. Ya. Maksudkan dia boleh nak menghayati, dalam masa yang sama dia pun nak baca. Lepas tu tengah dia baca ni maliki yaumiddin, tiba imam dah kata ghairil maghdubi waladdallin. Mana pula maliki yaumiddin, amin, dia dapat aminkan bacaan. Lepas tu dia nak sambung balik, iyyaka na'budu. Lepas tu dia nak aminkan dia punya bacaan pula. Tak jadi. Ya, itu kita kata tak jadi. Ya. Boleh insya-Allah. Kita lihat halaman 394. Kita sebut beberapa permasalahan lagi sebelum kita tamatkan kuliah kita. Mengucapkan amin dengan mengeraskan suara. Ya. Kita lihat perenggan yang pertama kat situ, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca Al-Fatihah, baginda mengucapkan amin, ya, dengan mengeraskan dan memanjangkan suaranya. Ya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika selesai membaca Al-Fatihah, ya, diucapkan amin dengan kuat dan secara mad, secara dipanjangkan huruf amin tadi tu, ya, iaitu amin, ya.
Alif dipanjangkan dan mim juga dipanjangkan, ya. Cuma tengok nota kaki nombor 89, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juzul Quran. Betul kan? Bukan Juzul Quran, Juzu', lam tu tukar jadi K, Juzu', ya, J-U-Z-U-K. Quran tu buang, ganti dengan Juzu' Al-Qira'ah. Al-Qira'ah. Tulislah macam mana pun, ya, ijtihad masing-masing. Juzu' Al-Qira'ah itu salah satu, itu antara buku yang dikarang oleh Imam Bukhari. Kita kena tahulah, bila dikatakan riwayat Al-Bukhari, kebiasaannya kalau dikata begitu, riwayat Bukhari maknanya dalam kitab sahih dia lah, ya, yang mana disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Tetapi Imam Bukhari ada menulis buku-buku yang lain, yang mana ada juga dimuatkan hadis-hadis, ya. Antaranya lah ini dia, Al-Bukhari dalam kitab Juzu' Al-Qira'ah. Ini satu buku yang lain, ya. Maka martabat kesahihan hadis-hadisnya pun menurun berbanding dengan kitab sahihnya. Ada kitab Bukhari yang lain, Khalq Af'al Al-Ibad, ya, buku yang lain juga. Jadi ini semua kita kena tahulah, ambil tahu supaya kita faham tentang kedudukan hadis-hadisnya, ya. Jadi hadis tadi yang kita baca tadi, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Juzu' Al-Qira'ah dan juga Abu Daud dengan sanad yang sahih, dan hadisnya sahih, ya. Mengucapkan amin dengan mengeraskan suara, ya. Kita lihat kat sebelah, ya, Ata, seorang tabi'in, dia berkata, Ibnu Zubair, seorang sahabat radhiyallahu an, dan orang-orang yang menjadi makmum di belakangnya mengucapkan amin sehingga membuat masjid bergemuruh, ya, masjid bergegar. Tu dia, sehingga membuat masjid bergegar, ya. Ini adalah sunnahnya, ya, seperti mana yang ditunjukkan kepada kita oleh sahabat Rasulullah Ibn Zubair, ya, Abdullah bin Az-Zubair, ya. Dia jadi imam, lalu ketika sampai kepada amin, ya, diucapkan amin itu sehingga membuat masjid jadi bergegar. Jadi ini kita satu sunnah yang perlu dimantapkan, ya. Mengenangkan kalau kita lihat dalam masyarakat kita, bila sampai amin, ini pemerhatian saya secara peribadi, saya melihat bukan semua makmum ucap amin. Ada yang ucap amin tu malu-malu, ada yang ucapkan amin tu apa? Cukup syarat, ya. Kadang-kadang imam pun 2 kali 5 juga satu masalah juga, ya. Amin. Ada pula macam tu. Dia kena baca secara kuat dan secara memanjang, hendaklah dimatkan imam dan juga makmum, ya. Tapi nak kata dalam riwayat tadi memberi kepada kita satu kefahaman yang lebih, sehingga bergegar masjid. Itu dia punya apa? Kayu ukur dia. Nak kuat sampai macam mana? Dia ada kuat macam mana? Kuat sikit? Banyak? Jawapan dia sehingga masjid bergegar. Itu dia. Ya. Kita lihat di bawah tu hadis Nabi SAW, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Idza ammana al-imam fa aminu. Hadis sahih Bukhari, daripada Bukhari Muslim. Nak katakan bahawa mengucapkan amin secara kuat dan memanjang, ya, diucapkan oleh imam dan juga makmum, ya, secara bersama, ya, sama-sama, serentak, ya. Seperti mana dijelaskan dalam masalah di bawah tu, membaca amin bersamaan dengan imam, ya. Membaca amin, mengucapkan amin bersama dengan imam. Kita lihat hadis di bawah tu, ya, halaman 395, di bawah permasalahan membaca amin bersama dengan imam. Ada hadis di bawah tu. Kita tengok, kita ambil petunjuk dalil dia. Kat tengah-tengah tu, kat tengah-tengah terjemahan tu, barang siapa yang ucapan aminnya, boleh gariskanlah,
Barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fadilat yang sangat besar, ya, dengan perbuatan yang sedikit, ya. Barang siapa yang ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin para malaikat, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ini memberi kepada kita pemahaman bahawa perlunya disebut amin itu secara serentak, ya, dengan imam, ya. Kerana jangan lupa, bila kita solat, siapa ingat kuliah-kuliah yang kita dulu, siapa ingat lagi? Bila kita solat, sebenarnya kalau solat yang ada azan dan ada ikamat, akan dihadiri oleh bukan sahaja manusia, bahkan akan dihadiri oleh tentera-tentera Allah yang tidak dilihat oleh mata, ya. Mereka juga solat bersama dengan kita. Maka bila mereka solat dengan kita, tentu sahaja apabila dibaca surah Al-Fatihah, imam membaca surah Al-Fatihah, dan apabila imam sampai kepada amin, malaikat buat apa? Malaikat juga akan mengucapkan amin. Itu maksud hadis ni. Barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu, ya. Jadi tu nak kata, jadi macam mana nak sama dengan serentak dengan ucapan amin para malaikat? Macam mana nak sama? Sebab kita tak nampak malaikat, kita tak dengar suara mereka. Macam mana nak sama? Jawapannya sama dengan malaikat. Sama dengan imam. Kerana para malaikat ikut amin imam, kerana mereka sedang makmum di belakang imam. Boleh faham insyaAllah, ya? Jadi itu kita kata perlunya serentak. Jangan amin, 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 ada panjang, pendek, tak jadi. Kena serentak, ya. Supaya, ya, membolehkan kita, ya, mendapat kelebihan tadi, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu, ya. Apabila amin itu dibaca secara kuat, secara manjang, ya, secara mat, ya, dipanjangkan amin itu, dan apabila amin itu dibaca secara serentak, ya. Apa erti amin? Apa erti amin? Kita lihat perbincangan di halaman 395. Amin adalah doa yang ertinya, ya Allah, kabulkanlah, ya. Ya Allah, perkenankanlah, ya, perkenankanlah permintaan kita, ya. Itu maksud amin. Itu yang kita kata tadi. Al-Fatihah itu adalah satu doa, ya. InsyaAllah kita dah faham tu. Ialah satu permintaan daripada mula sampai akhir, ya, daripada Alhamdulillahirrabbilalamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ialah satu doa. Kerana solat itu pun, apa artinya solat? Dari segi bahasa, doa. Solat itu adalah doa, ya. Maka tak heranlah mengapa apabila di hujung ghairil maghdubi alaihim waladdallin disunnahkan supaya kita mengucapkan amin, ya. Kerana ini adalah satu doa. Dan amin itu maksudnya apa? Ya Allah, perkenankanlah, terimalah, terimalah permintaan kita dalam doa tadi tu, ya. Nak mengatakan betapa kelirunya orang yang ketika solat dia tidak menghayati Al-Fatihahnya, ketika aminnya tunggang langgang, tak serentak dengan imam, dan dalam solat dia tidak mengambil kesempatan untuk nak berdoa, sedangkan dituntut supaya memperbanyakkan doa. Al-Fatihah itu adalah satu doa. Ketika kita sujud, kita dianjurkan supaya memperbanyakkan doa. Bahkan banyak antara zikir-zikir yang dianjurkan, insyaAllah nanti kita akan belajar. Ketika rukuk, ketika sujud, banyak zikir-zikir adalah doa untuk kita baca, ya. Kita meminta, ya, ketika rukuk, ketika sujud, ya. Antaranya juga ketika tasyahud, di hujung tasyahud itu dianjurkan supaya kita memperbanyakkan doa. Betapa ruginya, betapa kelirunya orang yang ketika dia solat, yang mana solat itu ertinya doa,
Yang mana kalau kita perhatikan, memang bacaan-bacaan ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk antara dua tasyahud, duduk antara dua sujud, apa bacaan kita? Rabbighfirli. Semua doa. Tetapi ternyata orang yang salat itu, dia tidak menghayati doanya. Lalu akibat dia tidak menghayati doa itu, dia merasakan ada perlu supaya lebih lepas salam perlu dibaca doa berjemaah. Keliru segala keliru. Tambah lagi keliru, dia wakilkan imam je lah, kau je lah baca doa, aku kat belakang mengaminkan. Pun dia tak faham apa imam baca. Imam pun kadang-kadang kita pun tak faham. Dan saya yakin imam pun tak faham apa dia baca. Keliru segala keliru, rugi segala rugi. Betul? Betapa perlunya kita menuntut ilmu, dan betapa perlunya kita memahami solat yang kita kerjakan, ya, supaya kita mendapat manfaat, supaya kita dapat merealisasikan matlamat dan objektif di sebalik solat yang diwajibkan ke atas kita, ya. Boleh saya ingat sampai di situlah, ya, sampai, ya, di halaman 395, ya. Nanti insya-Allah kuliah akan datang kita sambung lagi perbincangan kita. Lepas solat kita wirid yang lepas solatnya. Kita baru sampai Al-Fatihah, kita sampai lagi hujung Al-Fatihah, hujung solat. Lepas tu tak kata sekarang kita tak perlu doa lepas wirid lah. Sebab dia doa di solat. Okey. Sebab yang kalau kita solat jemaah kan, imam tu doa lepas solat. So sekarang setelah tadi Ustaz cakap, lepas wirid yang disunahkan, yang disunahkan, so stop kat situ je lah, tak perlu doa lagi lah. ya, tidak ada doa, tidak ada doa yang doa kita panggil apa? Ya, doa khusus, ya. Doa berjemaah satu. Tidak ada doa khusus. Doa khusus maknanya doa peribadi, ya. Doa peribadi maknanya kita nak meminta sesuatu untuk diri kita, ya. Tidak ada doa yang khusus, apatah lagi tidak ada doa secara berjemaah selepas salat. Tidak sabit sama sekali daripada Rasulullah ataupun sahabat ataupun generasi salaf dahulu, ya. Bahkan ulama mazhab sekalipun, bahkan termasuk Imam Syafi'i, menganjurkan supaya kita berdoa secara berjemaah, doa khusus. Kalau kita lihat doa secara berjemaah, ya, lafaz doa itu apa lafaz doanya? Dia bersifat khusus, ya. Dia bukan wirid yang ma'thur daripada Nabi untuk dibaca selepas solat. Ada wirid-wirid, ya, yang ma'thur daripada Nabi untuk dibaca selepas solat. Tetapi kalau kita lihat ucapan doa imam yang diamalkan oleh masyarakat selepas solat, selepas salam, doa yang dibaca itu bukan doa yang ma'thur, ya. Sebaliknya ialah doa yang diada-adakan, doa yang bersifat khusus. Dia adalah permintaan. Banyak dia orang minta dalam doa tu. Jadi dia adalah doa yang khusus dan dilakukan secara berjemaah. Maka kita melihat, ya, ia tidak ada asas sama sekali, ya, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kita mengatakan dia bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadisnya sahih. Salat seperti mana yang kamu lihat aku salat. Maka kita melihat Nabi tak pernah buat macam tu. Tidak pernah berdoa dengan doa yang khusus. Sama ada secara bersendirian ataupun secara berjemaah. Nabi tidak pernah melakukan keduanya. Doa khusus. Nah, doa khusus sepertinya, ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Ya Allah, luluskan aku SPM ke apa ke.
ya Allah, apa deh, macam-macam doa. Ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapaku. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan aku. Ya Allah, rungkaikanlah kesulitan yang sedang aku hadapi. Macam-macam doa. Doa khusus. Tidak pernah sabit bahawa Nabi membaca doa khusus sama ada secara bersendirian ataupun secara berjemaah, selepas salat, selepas salam, secara begitu, bersendirian ataupun berjemaah. Tidak pernah. Satu. Yang kedua, kita kata ia menyalahi sunnah, kerana kita melihat Nabi SAW menyuruh supaya kita berdoa ketika bila? Ketika solat itu sendiri, ya, ketika sujud misalnya, atau ketika di hujung solat itu, selepas tasyahud, sebelum salam, ya. Bahkan dikatakan bahawa ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Maka rugi segala rugi, keliru segala keliru, salah faham. Orang salah faham sama sekali. Mereka yang membaca doa mereka walaupun secara bersendirian selepas solat, walaupun secara bersendirian, kita kata rugilah. Walaupun dia punya kesilapan itu kurang sikit berbanding kalau dia baca doa secara berjemaah, ya, kerana hakikatnya dia telah berdoa secara berjemaah tadi. Kita tambahkan lagi pemahaman kita. Hakikatnya dia telah berdoa secara berjemaah, dan dia telah baru selesai doa secara berjemaah. Yang dimaksudkan dengan doa berjemaah di sini adalah solat berjemaah, kerana solat itu adalah doa. Dia telah selesai doa secara berjemaah seperti mana yang dituntut, tetapi ternyata dia tak faham apa yang dibuat. Lalu dia bertambah dengan membuat satu doa yang lain, satu solat yang lain, dengan erti kata doa, dan dibuat secara berjemaah. Keliru secara keliru, tak faham, ya. Mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan, ya. Jadi kita kata, hasilnya kita kata perlunya kita faham apa yang kita sedang buat. Maka kalau kita nak berdoa, mana tempatnya? Ketika solat itu sendiri, khususnya ketika sujud. Kerana Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajid. Sehampir-hampir seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Kerana ketika sujud kita berada dalam keadaan memperhambakan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kerana kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dengan bagaimana? Dengan kita sujud, dengan kita meletakkan dahi kita di atas tanah. Anggota kita yang paling mulia, iaitu muka atau wajah kita, kepala kita, kita letakkan di atas tanah, iaitu tempat yang paling hina, tempat orang memijak-mijakkan kaki dia, kan, tanah. Lalu kita meletakkan kepala kita, ya, dengan kita, ya, memperhambakan diri kita kepada Allah. Maka di situ kita kata patutnya kita baca doa. Sebut apa juga, baru nak cakap, walaupun bahasa Melayu. Kalau kita nak mengharapkan semua orang, tak kira Arab atau bukan Arab, untuk dia nak baca doa kena bahasa Arab, kita kata itu mustahil. Dan dalam agama tidak ada satu kewajipan yang mustahil. Maka kerana itu kita kata berdoa walaupun dalam apa juga bahasa. Kerana Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, Allah melihat segala-gala, Allah memahami segala-gala, Allah mengerti segala-gala. Tak kira apa juga bahasa. Maka disebutkan walaupun dalam bahasa Melayu, sekiranya itu yang kita mampu. Ini orang-orang Melayu kita ni deh, di mana-mana, tak kira lah orang kampung mana, nak suruh dia bercakap bahasa Arab. Kan dia cakap bahasa Arab kan, awak juga yang pengsan. Tak apa dia cakap, kan? Maka itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan dia. Maka kaedah agama mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang hamba tu kecuali dengan apa yang dia mampu. Maka kita kata baca doa. Kerana itu adalah talian
Kita nak kata apa? Talian hayat antara kita dengan Allah. Lalu kita nak kata, oh dia kena cakap bahasa Arab je, dia kena doa dalam bahasa Arab je. Itu adalah satu syarat yang melampau. Bahkan kita kata itu adalah satu kezaliman. Apabila kita memutuskan perhubungan antara seorang hamba itu dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan kita kata, oh dia kalau nak doa kena cakap bahasa Arab. Kita bayangkan kalau kita kata kat orang-orang, kau kalau nak menghadap raja, kau nak menghadap sultan, nak menghadap Perdana Menteri kau kena cakap bahasa Cina. Padan muka semua. Oh, tak tahu nak cakap apa. Dia nak dapat macam-macam kan, dia nak mohon projek lah, nak apa, nak mentap ni. Cakap bahasa Cina. Tak padan muka. Itu yang berlaku di kalangan mereka yang kata kalau nak doa kena cakap bahasa Arab. Akhirnya doa makan je lah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu pun doa, itu doa tu pun tak sabit. Kan? Nampak? Salah faham yang sangat dahsyat. Yang kita kata, ya, yang sangat dahsyat. Apabila kita kata kalau nak doa kena cakap bahasa Arab, kena dalam bahasa Arab. Itu salah faham. Tidak ada dalil sama sekali yang mewajibkan hal itu. Bahawa kalau nak doa kena bahasa Arab. Kita kata qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil? Mana bukti? Mana hujjah bahawa kalau nak doa kena dalam bahasa Arab? Ini doa peribadi kita ni. Kita nak minta macam-macam kan? Memang kita disuruh supaya nak doa kepada Allah. Jangan doa kepada sesiapa. Jangan nak minta kat sesiapa lah. Ni wali sini, wali sana. Tak ada. Doa terus kepada Allah. Mohon terus kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah memerintahkan supaya berdoalah kepada aku. Aku akan perkenankan. Allah dah kata jaminan. Allah dah jamin. Doa kepada aku. Jangan minta kat sesiapa. Jangan nak pergi minta bantuan kat siapa lah. Nak minta kat kerajaan lah, nak minta kat ketua kampung lah, apa siapalah, wali sini, wali sana, syekh sini, syekh sana. Tak payah. Allah kata doa kepada aku. Tapi kita kata, oh tak boleh, aku tak cakap bahasa Arab. Salah faham. Ya? Doa dalam bahasa apa sekalipun, walaupun ketika tengah solat, ketika tengah sujud, seperti mana yang sepatutnya, atau sebelum salam. Kalau kita dah lupa dah, tadi dah hayal lah ni, dalam solat kita hayal, sujud pun kita lupa, kita nak minta ni, kita sangat nak minta, tapi terlupa. Syaitan memainkan peranan dia. Kita kata your last chance sebelum salam. Kan nampak tu syariat, bagaimana syariat itu sangat bertoleransi. Syariat itu sangat meraihkan keadaan manusia. Sebelum salam, ini waktu mustajab juga. Bukan nak kata oh ni waktu dia tak berapa kalau bandingkan dengan sujud, ya, tetapi masih mustajab. Sebelum salam, dengan syarat sebelum salam. Ini dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dalam telefon kan cakap, okay bye. Dah letak telefon, aku nak ni. Kau dah letak telefon dah, kau dah offline. Tadi kau online, tiba kau dah cabut wayar internet, tiba nak Google lagi apa benda. Dah your connection is apa? Time out. Boleh insya-Allah kena faham semua tu. Ya, kerana saya ada dua soalan tu. ya. Yang pertama benar dengan bacaan bismillah sebagai bahagian daripada surah Al-Fatihah. Apa yang kita amalkan secara adalah kita baca bismillah itu terjelas terutama dengan Al-Fatihah itu, dan itu yang kita amalkan sekarang. Dan walaupun ada nas-nas yang jelas mengatakan yang bismillah itu bukan bahagian Al-Fatihah. Bagaimana kalau kita terus baca bismillah dengan jar pada masa kita membaca Al-Fatihah pada waktu macam di mana Al-Fatihah dibaca secara jar pada subuh dan maghrib dan isyak, kan? Apa hukumnya? Dan lagi satu kan, bila kita baca Al-Fatihah, kita tidak ini berkenaan dengan sama ada kita baca Al-Fatihah bila kita sembahyang Jumaat itu kita tidak baca Al-Fatihah semasa imam baca Al-Fatihah.
Maka bermakna bila imam baca Al-Fatihah, kita dengar. Bila imam kita habis dia kata amin, kita boleh sama amin. Tapi sekarang soalnya sama ada, kita perlu baca Al-Fatihah setelah mendengar imam baca Al-Fatihah, selepas imam baca Al-Fatihah. Tapi selepas imam baca Al-Fatihah, selepas amin, dia akan baca surah. Ikut pada firman tadi, bahawa kita perlu mendengar dengan teliti dan diam. Padahal pada masa itulah kita ambil kesempatan baca Al-Fatihah pada masa imam baca surah. Soalan yang pertama tadi tentang apa tadi? Bismillah sebahagian Al-Fatihah. Bagaimana kalau seorang tu baca juga? Okey. Pertamanya insya-Allah kita faham tentang ada perbincangan di kalangan para ulama. Maknanya kita ada latar belakang lah tentang permasalahan tu, bahawa ada ulama kata kena baca kuat seperti mazhab Syafi'i. Ada sebahagian kata baca secara perlahan. Itu latar belakang pemahaman kita tentang masalah tu. Tapi tinggal lagi kita membuat kesimpulan. Apabila kita sudah melihat dalilnya, hujahnya, hadisnya, bahawa tidak sabit bahawa Nabi menguatkannya membaca secara kuat bismillah itu. Bahkan Anas bin Malik, ya, seorang sahabat yang agung, dia menafikan hal itu, bahawa Nabi membaca secara kuat, ya. Dia tidak pernah mendengar Rasulullah membaca bismillah. Dan jangan lupa bahawa solat ini yang dikerjakan oleh Nabi dan dimakmumkan oleh para sahabat dilakukan secara hari-hari, 5 kali sehari. Sepanjang berapa tahun Rasulullah di Madinah? 10 tahun di Madinah. Lalu di sini Anas menafikan. Di situ menunjukkan bahawa apa? Tidak pernah berlaku walau sekali pun. Kerana kalau berlaku, masakan Anas boleh menafikan? Ya. Nak menafikan sesuatu bukan satu yang mudah. Anas bin Malik yang tentu sahaja solat di belakang Nabi hari-hari 5 kali paling kurang, ya. Lalu dia menafikan hal itu menunjukkan bahawa itu dia sunnahnya. Maka persoalan bagaimana kalau seorang itu menguatkan bacaan bismillahnya dalam solat, kita kata bergantung kepada pemahaman dia lah. Itu satu aspek yang sangat penting lah. Sekiranya dia pengikut mazhab, pentaklid mazhab, maka kita kata itu keuzuran dia, ya. Tetapi itu tidak menghalang untuk kita menjelaskan kepada dia. Maka kalau sekiranya dia sudah faham bahawa Nabi tidak pernah melakukan hal sedemikian, ya, dia sudah faham dan dia mengerti dalil itu. Kadang-kadang manusia melihat satu dalil, dia ada pemahaman dia yang tersendiri. Itu satu masalah. Tapi kalau dia sudah memahami dalil itu, dia sudah memahami penjelasan Anas bin Malik tadi, lalu dia tetap berkeras, maka di situ jelas dia telah menyalahi sunnah Nabi SAW. Jadi perbuatan dia akhirnya menyalahi sunnah. Kita kata orang yang membaca bismillah secara kuat dalam keadaan dia memahami bahawa Nabi tak pernah membaca macam tu, di situ kita kata dia menyalahi sunnah, ya. Soalan yang kedua, bacaan Al-Fatihah selepas imam. Bagaimana dengan kalau selepas imam baca Al-Fatihah? Adakah makmum boleh membaca atau dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah? Ya. Di sini kita kata sebenarnya makmum akan berada dalam keadaan dilema. Seperti yang Tuan Haji sebut tadi lah, kerana imam akan membaca surah. Seperti mana ketika baca Al-Fatihah, dia baca surah. Ayat Al-Quran tadi mengumumkan, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibaca Al-Quran, maka hendaklah diam dan dengar. Ayat Al-Quran tadi tidak mengkhususkan Al-Fatihah saja, maka sebaliknya Al-Quran secara amnya. Maka makmum berkewajipan untuk diam dan dengar juga. Tapi tinggal lagi kewajipan membaca Al-Fatihah, kerana itu asas juga bahawa tak sah salat seorang kalau dia tak baca Al-Fatihah. Ulama ada memberikan pendapat mereka. Ada masa ke ni? Sikit. Kang nanti habis syarh sunnah. Sikit je. Ada pendapat kata
makmum hendaklah membaca Al-Fatihah itu ketika diam antara Al-Fatihah, kita imam diam antara Al-Fatihah dengan surah tu. Ya. Dan kita melihat masyarakat mengamalkan begitu. Antara Al-Fatihah, antara amin dengan baca surah, kita melihat bahawa makmum melihat imam dia diam sejenak. Kalau siapa yang tak faham, dia kena faham. Itu sebenarnya makmum sedang bagi awak can. Imam sedang memberi awak peluang untuk baca Al-Fatihah. Jadi jangan nak menghayal lagi. Ini can awak, ini peluang awak untuk baca Al-Fatihah. Ini ijtihad. Ini adalah ijtihad di kalangan para ulama nak meraihkan makmum yang belum lagi membaca Al-Fatihah, yang perlu membaca Al-Fatihah menurut pandangan mereka lah. Cuma apabila kita dah jelas bahawa ketika imam baca Al-Fatihah, makmum tak perlu baca Al-Fatihah, tak jadi, kita dah sebut tadi. Lepas tu imam akan baca surah yang lain pula, makmum tak boleh juga baca Al-Fatihah, tak jadi juga, kerana dia akan membuatkan konflik juga. Kan? InsyaAllah faham tu. Jadi dibuka ruang antara Al-Fatihah dengan baca surah. Dia bagi masa, imam bagi masa kepada makmum untuk baca Al-Fatihah. Di sini seolah-olah memberi satu penyelesaian kan kepada masalah kita. Tetapi betapa cepatnya penyelesaian ini sebenarnya menimbulkan masalah yang lain. Menimbulkan masalah yang lain. Bagaimana? Pertama, bahawa penyelesaian seperti ini tidak sabit daripada sunnah Nabi SAW. Nabi tidak ada daripada kalangan para sahabat yang meriwayatkan sifat salat Nabi, tak ada pun yang menyebutkan bahawa Rasulullah ada bagi gap, ada memberi ruang antara bacaan Al-Fatihah dia dan surah. Tak ada. Sedangkan para sahabat sangat teliti. Kalau kita perhati, kadang-kadang ketika Nabi membaca secara perlahan pun, sahabat nak tahu apa Nabi baca. Kalau kita perhati dalam doa istiftah, ada para sahabat sehingga bersumpah supaya Nabi sebut kepada dia apa yang dibaca ketika dia membaca secara perlahan. Nak kata bahawa betapa telitinya para sahabat. Maka tak ada riwayat bahawa Nabi berhenti sejenak, memberi satu peluang, satu gap antara Al-Fatihah dengan surah. Itu satu. Tidak sabit dalam sunnah Nabi. Kedua, dari segi amalan masyarakat, dari segi amalan mereka yang mengesyorkan cara ini, seperti yang kita lihat oleh masyarakat. Lepas ni boleh tegakkan hujah, boleh tegakkan hujah ke atas para imam bahawa mereka telah menzalimi para makmum. Dengar dengar. Mereka yang berpendapat bahawa imam perlu berhenti sejenak antara Al-Fatihah dan surah untuk memberi ruang kepada makmum baca Al-Fatihah. Sebenarnya penyelesaian yang mereka berikan itu, nak kata apa, bersifat nak kata apa, mendera. Boleh mendera. Ada kata lain, dia bersifat acuh tak acuh. Bagaimana? Kita mendapati bahawa ruang masa yang diberikan itu tak mencukupi. Semua setuju, semua ijma'. Tak mencukupi, memang tak cukupi. Imam pun baca wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Masa dia tambah surah lagi kan, tambah surah pula qul huwallahu ahad. Memang tak ada gap, tak ada masa untuk makmum. Imam baca Al-Fatihah, kita kata andaikan 2 minit lah, seminit lah, okey, seminit lah. Imam baca ekspres Al-Fatihah 1 minit. Logik kata apa? Dia kena bagi masa pada makmum seminit juga. Lepas ni time, imam baca amin je, time, stopwatch. Berapa masa dia bagi untuk makmum baca Al-Fatihah? Dia baca 1 minit, makmum dibagi 10 saat. 10 saat habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi. Nampak?
Itu yang kita kata penyelesaian dia sebenarnya menimbulkan masalah. Maka akhirnya kita kata sebenarnya kalau kita kembali kepada nas akan menyelesaikan masalah kita. Ya, wa idza quri'a fansitu. Dan sekiranya imam baca, diam dan dengar, habis cerita. Dia akan menggugurkan kewajipan membaca Al-Fatihah itu atas makmum. Ya, sekiranya imam baca secara kuat, ya, Al-Fatihah dan surah yang berikutnya, tergugur kewajipan Al-Fatihah itu. Buktinya adalah buktinya adalah seperti mana yang kita lihat. Kalau imam sedang rukuk, makmum yang masbuk datang, apa dia buat? Kita mendapati bahawa amalan masyarakat mereka semua sepakat bahawa tak perlu baca Al-Fatihah, sebab semua nak kejar rukuk, semua nak kejar rakaat, kan? Sampai je Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dulu. Tak ada. Kerana kita kata itulah dia sunnahnya. Kerana kewajipan Al-Fatihah itu tergugur. Ya, boleh insyaAllah kita berhenti, ya, sebentar. Amin yang paling tepat. Amin yang paling tepat. Amin. Amin. Ya, alif itu dipanjangkan, mim itu dipanjangkan. Amin. Ya, insyaAllah. Wallahu